Okay, hai, Assalamualaikum, good morning. Okay, kita jumpa lagi. Okay, untuk kali kedua dalam bulan 7 ni lah. Semalam kita dah jumpa kali pertama, awak dah buat test untuk distance between 2 points. So, for today, kita akan tengok apa ni, midpoint. Alright, okay, cikgu dah bagi dah pun dekat awak per modul dan awak dah go through tadi, dan semalam pun cikgu dah bagi video. Okey, dan cikgu harap video tu dah dapat bagi idea ke awak apa itu midpoint. Okey, awak belajar sesuatu tak daripada video tersebut? Hmm? Ya, cikgu. Ya, okey, sekejap. Sekejap Cikgu nak share screen. Sekejap, mana dia? Okey. Alright, this one is the module yang cikgu dah bagi dekat awak. Okay, have you go through apa yang cikgu bagi Ejen Ali ni cakap? Awak dah go through? Yes, teacher. Cuba buat tak? What? Cuba work out tak this step? Yes, teacher. Ya, ada siapa yang tak buat? Awak kena on, sekarang awak bila nak baca, nak respond dengan cikgu, awak on mic sebab sekarang cikgu sedang tengok paparan yang cikgu share, so cikgu tak nampak apa yang berlaku dalam Google Meet tu. Okay, alright. Okay, jom kita tengok dulu. Okay. Okay, apa the learning standard for today? The learning standard for today is to explain the meaning of midpoint between 2 points in Charterson plane. Okay, in previous class you have learned how to find the distance. Okay, in this learning standard you will learn on how to determine and at first you have to determine first what is midpoint. Kena tahu apa yang dimaksudkan dengan midpoint. Okay. Sebelum awak go through, kita go through yang lain-lain tentang midpoint. Okay, tengok pada yang cikgu dah sediakan kat sini. You have learned how to determine radius for a certain diameter in a circle. Awak dah belajar kan tajuk circle? Ada belajar tajuk circle kan? Awak buat tak? Ada latihan-latihan yang dalam tu, contoh dia bagi diameter and then you have to find where is the center. Ada tak buat? Ada, teacher. Ada ke? Ingat lagi cara nak buat dia? Yes, teacher. Ingat lagi? Okey, tak apa, cikgu tunjuk juga. Okey, cikgu tunjuk juga sekejap Okey. So, kalau refer kepada step yang cikgu bagi, apa yang first step apa dia? Apa dia first step tu? Yang Ejen Ali cakap tu. Follow the following step. Apa dia? First? Draw a straight line of 4 cm. Then Draw try to construct Okay, draw a straight line of 4 cm. based Okay. on the line circle. Okay. Kita akan draw dulu line 4 cm. Okay, cikgu harap cikgu boleh lukis dengan elok lah ni. Okay, sebab sekarang ni macam susah sikit nak tulis atas laptop ni. Okay, line cikgu dah tak okay ni, sekejap. Padam dulu. Nak bagi nampak, awak nampak the concept of the midpoint tu. Okay, yang ni actually awak dah belajar semasa dalam tajuk circle. Okay, you draw a straight line. Macam mana cikgu nak bagi nampak elok straight line cikgu ni? Kejap Okay, 4 cm. 4 cm. Ni baru 0.5. Okay, padam dulu. Dia tak mau padam. Sekejap Okay. Alright, 4 cm.
Okay, so 4 centimeter. Here is 4 centimeter. Okay. Dah draw 4 centimeter. Apa kena buat step seterusnya? Conduct a perpendicular bisector. Construct a perpendicular bisector. Okay, apa dia perpendicular bisector? Ni dalam tajuk form 1 awak belajar perpendicular bisector. Apa yang dimaksudkan dengan perpendicular bisector? Ingat tak? Okay, tak ada jawapan. Tak ingat ke? Ataupun malu nak jawab. Okay, perpendicular bisector means we divide this line segment into 2 equal parts. Okay, sekarang ni ada 4 cm. Tapi bila kita nak construct, kita mesti guna compasses ni. Okay, kena guna compasses. Okay, sekejap cikgu padam dulu, tak cantik lah nampak kotor-kotor tu. Okay. Right. So when you want to use your compasses, make sure bila nak perpendicular bisector, you want to construct perpendicular bisector. Okay, make sure awak buka compasses ni more than half. Okay, more than half, lebih daripada separuh line segment tu. Okay, jangan kurang daripada half. Kalau awak kurang daripada half, awak tak dapat perpendicular bisector. Okay, cikgu tunjuk macam mana. Okay, so ni cikgu buka je lah, berapa sentimeter pun tak kisah. Okay, alright, and then letak sharp arms at the end of one point. Let's say cikgu tulis dulu. Cikgu tulis dulu this one. Okay, jelah, sekejap. Okay, this one point P. Okay, this one point P, this one point Q. Okay, sekejap cikgu perlukan sarung tangan cikgu. Sebab bila tulis atas yang ni dia nampak. Okay. Alright. Okay. So point P and point Q. Okay, sekarang kita tak masuk lagi Charterson plane. Kita masuk dulu tentang the concept of the midpoint tu. Alright. So put the sharp arms. Okay, put the sharp arms at P. Okay. Buka compasses more than half. Tak kisahlah besar mana. Okay, kemudian mark. Okay, dekat bawah. Kemudian mark. Mark dia dah berlari pula. Okay. Kemudian mark dekat atas. Okay, mark dekat atas. Alright. And then jangan awak ubah ke bukaan compasses tu, put the sharp arms at Q pula. Okay. And then apa yang awak buat? Lepas dah letak pada Q. Okay. Apa yang awak buat? Okay. Awak draw juga. Awak draw untuk arc. Okay. Atas dan bawah juga. Okay. Supaya dia intersect. Okay. Supaya dia intersect. Okay. Cikgu dah terlebih juga. Okay. This one. Kemudian kita pergi ke bawah. Cikgu tak cukup space ni. Harap awak bersabar sebab space cikgu agak kurang kat sini. Okay. Okay. So dapat this one. Okay. Nampak kelas? And then apa yang awak buat? Okay. Untuk perpendicular bisector ni. Okay. Awak join the intersection. Okay. Join the intersection. Okay, join this intersection. Okay, cikgu punya tak berapa nak tepat sebab tadi dah berlari sikit. Okay. Alright, join the intersection. Awak akan dapat perpendicular bisector. Okay. Cikgu padam dulu. Kenapa dia tak mau detect? Sekejap. Cikgu ambil straight line lah, senang. Okay. Awak draw. Straight line tu. Sepatutnya awak dapat tepat lah. Yang ni cikgu tak apa nak tepat sebab agak susah cikgu nak lukis kat sini. Okay. Actually apa yang awak dapat dalam intersection ni. Okay. Yang kat tengah-tengah ni is actually what? Apa dia tu? Boleh siapa-siapa respon? Apa dia yang kat tengah-tengah tu?
The intersection between the perpendicular bisector tu? Midpoint. Midpoint. Okay, itu adalah midpoint. Okay, kalau dalam awak belajar tajuk circle, okay, yang ni actually awak belajar diameter. And then you want to find where is the center. Dalam circle, okay, dalam circle, center itu adalah midpoint untuk 2 points on the circumference. Okay, cikgu tak nak go through banyak sangat tentang itu sebab awak dah belajar in previous class. Okay, dalam tajuk yang sebelum ni lah, dalam tajuk circle. Okay, alright, itu nak bagi idea tentang apa yang dimaksudkan dengan yang dalam modul yang cikgu bagi itulah untuk kita tahu konsep of midpoint. Okay guys? Okay? Okay, teacher. Okay, teacher. Okay, so cikgu akan stop sharing this one. Kita akan discuss untuk modul. Okay. Sekejap cikgu guna 2 device. Agak limited sikit space cikgu. Okay. Sekejap cikgu share dulu. Okay, awak nampak apa yang cikgu tunjuk ni? Modul masih ya? Okay, so kita akan tengok. Awak sambil-sambil tu awak semak jawapan awak. Okay, awak semak jawapan awak Okay. Determine the midpoint of the straight line. Okay, sebelum tu cikgu tunjuk dulu. Yang ni awak dah ada nak tanya tak tentang midpoint ni, formula ni? Cikgu rasa dia sangat jelas. Ada nak tanya tentang formula ni? Tak tahu nak guna ke, ada tak siapa-siapa? No, je, clear. Clear? Okay, kalau awak, kalau tak, yang lain-lain sebab cikgu tengok yang respon tu orang yang sama saja. Orang lain, okay, let's say awak tak faham, awak kena bagi tahu supaya cikgu tahu kat mana awak kurang jelas supaya cikgu boleh explain further. Alright? Okay, so kita akan discuss on the self practice 7.2. Okay, self practice 7.2. Okay, determine the midpoint of the straight line. PQ. Okay, this one. Okay, this one. Macam cikgu dah cakap dalam voice chat tadi. Ini actually awak tak perlu lagi guna apa formula. Okay, macam mana nak dapat? Itu apa awak dapat dah answer -1, 6. Itu answer cikgu bagi tu. Dapat tu. Okay, Yes, okay, teacher. dapat. Awak buat macam mana? Amal buat macam mana, Amal? Amal guna formula ke Amal based on the diagram? Saya tengok diagram tu. Tengok diagram. So Amal buat macam mana? Boleh Amal bagi tahu macam mana Amal buat? Saya garis yang dari point P tu sampai Q. Point P sampai Q awak gariskan. Okay, lepas tu? Lepas tu Amal buat apa, Amal? Okay, ataupun orang lain? Boleh? Explain? Daripada point P ke Q, awak gariskan, awak sambungkan supaya awak nampak the line PQ. And then awak buat apa? Buat apa ni? Excuse me, teacher. Can I try? Yeah, okay, of course. And after draw the line, we have to make a triangle. Make a triangle. Actually, this triangle is what? This one is the vertical Vertical distance, and then the Horizontal horizontal. distance. Ya, horizontal distance. Supaya awak dapat apa? Awak dapat macam yang Anik sebut tadi lah, dapat a right angle triangle. Okay, alright. And then buat macam mana seterusnya? Apa yang awak buat? Siapa-siapa yang lain? Awak perlu respon supaya cikgu boleh tengok pelibatan awak dalam kelas macam mana. Kemudian cikgu tahu nak buat PBD secara verbal. Okay, secara pemerhatian dengan awak. Okay, orang lain? Cari center je. Cari center. Macam mana nak cari center dia? Tengok berapa panjang line tu. Contoh? Contoh Muhyiddin? Contoh P dengan Q 4 dia punya 4 units. 4 unit. Okey, macam mana tahu 4 unit? Kira.
Awak kira kod mana? Awak kira kod mendegak ke horizontal ataupun horizontal? Vertical atau horizontal? Awak kira macam mana? Horizontal. Horizontal. Okay, alright. Cikgu tunjuk supaya jelas apa yang Muhibbuddin cuba nak sampaikan tu. Okay. Alright. In previous class, cikgu dah tunjuk kata this one is vertical distance. Okay, awak tengok berapa vertical distance tu daripada P sampai this point. Ini actually perpendicular. Okay. Alright. Ada berapa? Ada 4. Kan? Ada 4. So, okay, 4 unit and then you divide by 2. Okay, 4 unit you divide by 2 akan dapat 2. So, awak divide kan that line. Okay, this one. Line yang purple tu. So, awak dapat. Okay. Okay, nak lebih pasti lagi, awak tengok pula the horizontal distance. Okay, untuk horizontal distance, ada 4 units. 4 units juga and then you divide by 2. Then, awak dapat 2. So, you divide by 2. Apa yang intersection tu is the midpoint. Ini kalau based on diagram. Okay. Boleh? Boleh guys? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright, so kita akan continue. Kita tengok, cikgu tunjuk lagi satu example untuk, for example, cikgu rasa RS tak ada masalah. Awak dapat 1-1. RS dapat 1-1 atau dapat jawapan lain? Okay, 1-1. Okay, next, TU. Okay, cari mana TU. Okay, this one TU. Okay, alright. Cara yang sama juga. Okay, buat dia punya vertical distance. Okay, cikgu buat tak buat dotted line lah kat situ lah. Okay, kemudian dia punya horizontal distance. Alright. So this one is perpendicular. Alright, kemudian awak kira yang ni ada berapa? 4 units. Kan? 4 unit you divide by 2. So dapat 2. So this one you potong kat sini lah. Okay. Alright, then actually awak dah dapat dah ni. Dah dapat dah dia punya midpoint. Tapi nak lebih pasti lagi awak tengok this one pula. Okay, ada berapa kotak kat situ? Ada berapa unit? Daripada T ke intersection 5 unit. So 5 you divide by 2 is 2.5. Ni yang tadi ada yang tanya cikgu dapat decimal. It's okay. Tak apa dapat decimal pun. Okay. Alright, ataupun awak dah bagi dalam fraction. Kalau nak bagi fraction, bagi dalam improper fraction. Okay, alright. This one cikgu tunjuk dalam decimal. So 2.5. So awak dividekan dia kepada 2.5. Okay, so dapat intersection, dapat perpendicular. Alright, awak dapat perpendicular dan dapat intersection. Itulah dia midpoint dia. Okay, so answer is 3.54. Okay, answer untuk C. And then question D, dapat 3, 2, the coordinate, the midpoint. Dapat tak? Okay. Mark awak tanda. Kalau ada pen merah, tanda pen merah. Kalau tak ada pen merah, tak apa. Mark guna pensel sahaja. Tanda kita, maksudnya nanti kita tahu. Yang ni kita dah discuss. Alright, next question 2. Determine the midpoint for the following coordinates. Okay, bila dia tak bagi Charterson plane, dia tak bagi diagram on the Charterson plane, you have to use the formula. What is the formula? Apa dia formula untuk ni? X1 divide by 2, xy1 plus y2 divide by 2. Okay, x1 plus x2 over 2 and then comma and y1 plus y2 over 2. Okay, ini formula dia. Alright, ada syarat tak nak tentukan yang mana x1, x2? Ada tak syarat dia? No teacher. No teacher. Ya, tak ada. Ya, tak ada syarat dia. Tak ada syarat. Means that kalau ada 2 points, awak nak cari midpoint between 2 points, mana-mana pun boleh jadi 1, mana-mana pun boleh jadi 2. Okay, for example, kalau awak kata yang ni X1, okay, yang pasangan dia mesti Y1 lah. Jangan pula awak jadikan dia Y2. Okay, X1, Y1. Okay, yang Q ni pula X2, Y2. Okay, and then awak masukkan this value into the formula. Okay, cikgu tunjukkan. X dia berapa? X1 dia negative 2. Okay, plus. Berapa tu? Plus
negative 2. Letak dalam bracket. Bila ada operation and the sign of integer, okay, mesti letak dalam bracket supaya awak dapat bezakan antara operation and integer sign. Okay. And then you divide by 2. Comma. Mesti ada comma because kita nak letakkan dia dalam bentuk coordinates. Alright. Comma y1 plus y2. Okay. y1 plus y2. 7 plus negative 1 over 2. Okay. Workings ni mesti letak dalam bracket. Sekali lagi cikgu ulang. Workings ni letak dalam bracket untuk cari midpoint. Okay. You get answer negative 4, 3. Betul? Yes, teacher. Okay. Alright. Actually ada tips dia yang lain juga. Okay. Apa tipsnya? Okay. Kita tengok. Yang ni x1, y1. This one x2, y2. Ada persamaan tak di sini? Ada yang common tak di sini? Between these two coordinates. Yes, teacher. Apa dia punya persamaan, Bala Murugan? Its x coordinates are the same. Yeah, the x coordinate is same. 4. Okay. Actually awak tak payah cari pun tak apa dah because you know that 4 plus 4 divided by 2 nanti akan dapat the same value. Okay, because dia pada sekarang ni kalau kita tengok is actually a vertical straight line. Okay, sebab value x dia sama. Awak kena bayangkan dia on a Cartesian plane. Okay, on a Cartesian plane ada R, ada S. Bila katakan on the Cartesian plane, value x yang sama means that dia vertical parallel to y axis. Okay, kalau rasa awak tak nampak lah, okay, tak apa, just continue using the formula x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. Okay, kat sini cikgu bagi tips untuk awak cepat menjawab. Okay, so maksudnya sekarang untuk this question you just cari y1 plus y2 over 2 sahaja. Okay, yang mana, okay, cikgu tulis kat bawah ni supaya sebab tak cukup space. Okay, 6 plus negative 2 over 2. Okay, 6 plus negative 2 is 4. 4 divided by 2, 2. So, answer is 4, 2. Okay, guys? Okay, teacher. Okay, alright. Question C and question D pun sama sahaja. Awak tengok dia ada persamaan kat situ. Okay, bila ada persamaan, so awak cari coordinates untuk yang tak sama. Iaitu kat sini in this question C, x coordinate, you find the x coordinate 4 plus 6 divided by 2. Okay, cikgu tunjuk 4 plus 6 divided by 2. Okay, is 5. This one is for the x coordinates. Okay, alright, and then D, awak tengok y coordinate yang sama, so awak cari value untuk x coordinate. Alright, this one the answer yang dalam yang cikgu dah bagi dalam pen merah tu adalah answer. You check, awak mark Okay, next question 3. Cikgu laju sangat ke? Kalau cikgu laju bagi tahu lah, cikgu laju. Pelan sikit cikgu. Nah, boleh? Okay, teacher. Okay, teacher. Okay. Alright. Given coordinates of point Q. Dia dah bagi coordinates point Q 0, 4. Find coordinates of P if midpoint of PQ is 0, 3. Okay. First fahamkan soalan ni. Okay, bila nak fahamkan soalan, awak tak nampak, tak boleh nak imagine kalau kata based on this statement sahaja you draw. Okay, lukis. Lukislah garisan tu macam mana pun tak apa tu yang cikgu kata sketch. Tadi yang ada yang tanya tadi. Nak kena lukis Cartesian plane ke? Tak perlu. You just sketch sahaja. Letakkan P, Q. Alright, kemudian ada satu midpoint. Okay. Alright. Kemudian dia dah bagi point Q coordinate is 0, 4. Okay, coordinate 0, 4. Q, P tahu tak apa dia? P tak tahu. Yang ni soalan ni yang minta awak cari coordinate P. So awak letak X, Y. Okay. Macam awak belajar linear equation. Awak letakkan unknowns untuk value yang awak tak tahu. Alright. Okay, kemudian in this question dia dah bagi the midpoint
midpoint. The coordinate of midpoint is 0, 2. Kalau ikutkan diagram cikgu lukis ni tak tepat lah. Sebab actually awak tengok situ value X dia sama. Actually dia adalah satu vertical straight line. Tak apa, it's okay. Diagram ni tak betul pun tak apa. This one just untuk bantu awak come out with the your strategy to solve this question. Alright. Okay. Okay, then you use the formula. Okay, use the formula X1 plus X2. Cikgu tulis mulalah supaya nampak lebih jelas over 2. Y1 plus Y2 over 2. Okay. Bila awak dah ada ada punya midpoint, awak nak cari koordinat P, awak boleh pisahkan. Okay, maksud cikgu pisahkan, awak bahagikan kepada dua calculation yang berbeza. X koordinat cari dalam satu workings yang lain, Y koordinat cari dalam workings yang lain. Maksud cikgu, alright, macam mana tu? Okay, kat sini awak nak cari X ya. Awak nak cari X. So you refer to all the X coordinates. Okay, ini X. Okay, X1. Yang ni X1 plus. Plus berapa kelas? X2 berapa? 0. 0. Okay, because refer to the coordinate Q. Okay, plus 0 over 2 equals to what? 0. Equals to 0. Okay, X coordinate untuk midpoint. Okay, 0. So it's actually yang ni awak solve by using linear equation. Alright, yang awak dah belajar masa form 1. So X plus 0 equals to 0 because 2 dah darab dengan 0 jadi 0. And then X equals to 0. Okay, and then you find the Y. Y plus, tengok balik diagram yang cikgu dah lukis tu. Y plus 4 equals to Y plus 4. Y plus 4 over 2 equals to 2. Okay, and then solve this linear equation. Y plus 4 equals to berapa? Y plus 4 equals to what? Based on this equation. Berapa? Senyap je. Guys, macam mana nak buat ni, tahu tak? Negative 2. Okay, 2 ni darab 2 ni bawa ke right hand side. 8 Okay. and 4. Okay, 2 tu bawa ke right hand side. Okay, means that 2 times 2. 2 times 2 is 4. Okay, and then solve this linear equation. Y equals to 4 minus. Ini betul ke cikgu buat ni? Oh, negative 2. Tak ada siapa pun bagi tahu cikgu. Salah ni cikgu tulis ni. Betul ke? Salah kan cikgu bagi tu? Yang ni berapa? 3. Hampa ni lah, senyap je. Cikgu bagi salah apa hampa tengok, ikut je. Dania nak tanya apa, Dania? Cikgu dah salah buat ni. Okay, 0, 3 dia punya midpoint. Ni. Awak senyap je guys. Jangan segan-segan, jangan malu-malu nak betulkan kalau cikgu tersilap cakap tu. Okay. Okay, cikgu ulang balik Okay, midpoint dia 0, 3. 0, 3 0, 3. So yang ni bukan 4 ni. Okay, cikgu tulis balik. Okay, this one. Y. Berapa? Y plus 4. Y plus 4 equals to 3. Okay. And then 2 ni bawa ke right hand side. Maksudnya 3 times 2. 3 times 2 berapa? 3 times 2? 6. Okay. Kemudian Y equals to 6 minus 4. 6 minus 4 is 2. And then baru awak combinekan X coordinate and Y coordinate. Okay. Therefore, midpoint of PQ 0, 2. berapa koordinat dia? 0, 2. Ya, 0, 2. Okay. Nanti awak cuba buat untuk B. Jawapan cikgu dah bagi. 0, 8. Awak betul Yes, awak yang dah cuba buat dapat 0, 8?
Siapa yang dah cuba buat? Okay, dapat 08 Yes, teacher. Okay, so awak boleh lukis sketch diagram untuk awak nampak gambaran kat mana awak nak buat. Ya, okay, alright. And then question 4. Question 4, given the straight line JK equals to KL. Okay, maksudnya, okay, draw diagram tu. Okay, ada straight line. Okay, J, kemudian K, L. Okay, dia sama. Maksudnya yang mana midpoint? Midpoint dia di mana? Midpoint pada point? Midpoint pada which point? K. K. Okay, midpoint adalah pada K. Okay, dia kata JK equals to KL. With, dia bagi koordinat L. Koordinat L kat sini, negative 2, 3. Koordinat K, 2, 1. Calculate the coordinate of point J. Okay, J tak tahu. Jadi kita letak X, Y. Okay, macam cikgu tunjukkan workings tadi, awak buat workings one by one untuk X coordinate and Y coordinate and then baru awak combinekan. So here X plus negative 2. Okay, X plus negative 2 over 2 equals to berapa? Equals to 2. Okay, ambil midpoint tu, X coordinate untuk midpoint. Okay, and then solve this linear equation. X minus 2 equals to 4. X equals to 6. Alright, and then cari pula untuk Y. Okay, cari untuk Y. Y plus 3. Okay, Y plus 3 over 2 equals to what? Equals to 1. 1. Yeah, equals to 1. So Y plus 3 equals to 1 times 2 is 2. So Y equals to berapa? 2 minus 3. 2 minus 3 is negative 1. Okay, tu yang dapat answer. Okay, this one, midpoint dia. Midpoint pula, coordinate. Coordinate of J. Okay, coordinate of J. 6, negative 1. Okay, tadi cikgu macam salah sebut je tadi. Ini bukan midpoint. Ni bukan midpoint PQ Sorry. Ni pun tak ada siapa betulkan cikgu. Okay, yang ni awak cari point P. Coordinate P. Therefore, coordinate P 0, negative 0, 2. Okay. Alright, continue question number 5. The line PQ is parallel to X axis. So awak kena bayangkan line tu macam mana? Vertical or horizontal? Macam mana bentuk line tu untuk PQ ni? Vertical or horizontal? Horizontal, teacher. Kenapa horizontal? Because it's parallel to x-axis. Okay. Yeah, parallel to x-axis. X-axis is horizontal line. Okay, x-axis is horizontal line. So this line PQ, okay, line PQ ni parallel dengan x-axis. Bila dia parallel with the x-axis, okay, actually value y coordinates dia sama. Okay, value y coordinate dia sama. Okay, kenapa cikgu kata sama? Okay, let's say cikgu sambung this one. Okay, this one y. So kalau katakan this one negative 2, okay, koordinat untuk P tu, untuk y koordinat dia, contohnya 3, negative 2. Q pula contoh 6, negative 2. Value y dia sama. Okay, ini contoh saja. Cikgu tunjuk ni contoh sahaja. Alright, now continue with the question. Point P, dia bagi koordinat point P 3P. Midpoint PQ 7,2. Okay, ni ada midpoint. Dia punya koordinat is 7,2. Calculate the value of P. Apa value P? Perlu calculate ke? Value P Tak perlu calculate perlu. tak? Macam mana nak dapat value P? Sebab dia horizontal jadi automatic tahu dia nombor 2. Automatically dia sama dengan dia punya value
y coordinates. Yang ni yang cikgu sebut tadi. Okay, contoh maksudnya kat sini, yang ini adalah 2. Okay. Okay, so value y dia sama. Therefore, p equals to 2. Okay, tak ada calculation pun. Okay, because disebabkan dia parallel to x-axis ni. Alright. And then coordinate q. Macam mana nak dapatkan coordinate q? Okay, so awak letaklah yang ni, q ni x, y. Okay, sama saja macam working yang cikgu dah tunjuk dalam sebelum ni. Okay, x plus 3 over 2 equals to 7. Kenapa ambil 7? 7 tu is the midpoint. Okay. And then x plus 3 equals to 14. Okay. And then x equals to 14 minus 3. 11. Okay. Kemudian untuk y. Tadi dah dapat dah value p. Okay. Value p tadi dah dapat kat sini 3. 2. Okay, and then you substitute untuk cari value y. Y plus 2 over 2 equals to 2. Okay, tengok pada dia punya tu. Actually tak payah cari pun tak apa kan? Siapa boleh bagi tahu kenapa kalau tak tunjuk workings y plus 2 over 2 ni pun tak apa? Siapa tahu kenapa? Ada? Tadi Denisha actually dah explain dah tadi. Sebab dia parallel to x-axis. Okay, actually value y dia sama. Okay, cikgu nak tunjuk ni juga supaya awak nampak workings ya. Okay, nampak working nak buat macam mana. So, y plus 2 equals to 4. Y equals to 2. Akan dapat value yang sama lah. Sebab yang ni y coordinate dia value yang sama. Because on the horizontal line. Okay, so coordinate Q 11. 2. Okay. Dah 10.40 dah ni. Okay, question 6 Question 6. Okay. Yang ni hot question. Awak kena fikir untuk selesaikan this question. Because dia ada relate dengan the properties of square. Okay, properties of square you have learned in form 1. Okay, midpoint of the square in the diagram below is at 1, 2. Okay, actually apa yang awak kena cari kat sini? Siapa-siapa boleh bagi tahu macam mana nak dapatkan midpoint yang 1, 2 tu? Sebab dia kata kat sini square, dia tak kata garis untuk straight line AB, dia tak kata pada straight line AD, dia kata pada square. Macam mana nak dapatkan midpoint of the square? Boleh siapa-siapa bagi tahu? Tahu tak? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Supaya cikgu boleh maybe the square has equal length, teacher, the both sides. So maybe divide by 2. Okay, okay. Ada any other answer? Tak ada? Okay, cikgu tunjuk. Okay, jawapan 3 tu betul. Boleh. Okay, tapi jawapan yang tepat is actually the intersection between two diagonals. Okay, intersection between two diagonal. Diagonal tu apa? Diagonal tu from A to C. Okay, cikgu lukis tak tepat ni. Okay, from A to C. Sekejap Okay, ini diagonal. One diagonal. Okay, and then satu lagi diagonal is BD. Okay, then you join this one, BD. Okay, actually is the intersection. Okay, intersection between these two diagonal. Okay, actually is the midpoint for the square. Okay, guys, itu adalah midpoint untuk square. Alright, so this one, the coordinate untuk this midpoint is 1, 2. Alright, and then you have to find what is value A and B. Okay, yang ni cikgu tak nak tunjuk dah macam mana. Awak cuba tunjukkan workings how. Cikgu dah bagi answer. Value A equals to 6, value B equals to 4. Okay, cuba come out with your workings untuk buktikan value A equals to 6, value B equals to 4. And then distance line BC, yang tu dah belajar dalam 7.1. Alright, and then coordinate B, macam mana nak cari coordinate B?
Okay, awak cari macam mana nak dapat. Tunjukkan dalam modul awak nanti. Okay, alright, cikgu dah create. Okay, cikgu dah create dah pun pada Math Task Submission Channel. Okay, awak lengkapkan sekarang. Awak lengkapkan sekarang. Tadi awak dah buat kan, awak dah buat dah pun. Okey, dan awak dah kita dah bincang, awak dah mark. Okey, mungkin ada beberapa soalan yang awak tak lengkap, awak boleh lengkapkan based on apa yang cikgu dah explain dan awak hantar. Okey, jangan tunggu lambat-lambat baru nak hantar Boleh guys? Teacher, to send teacher. Pardon? To send the work, do we have link? You have to what? Send it through the link you gonna send or what? Okay, submit dalam chat. Okay, cikgu tunjuk jugalah. Okay, sekejap Okay. Cikgu dah create dah ni. Ada yang dah hantar dah ni. Okay. Ada yang dah hantar dah. Ingat ke dah hantar? Dia cakap okay teacher saja. Bala Murugan ni. Okay, awak submit dalam ni. Okay, awak submit dalam channel ni. Okay, awak tengok. Mana dia? Okay, dalam Telegram. Okay, dalam Telegram, dalam Math Task Submission, maksudnya dalam channel awak yang sebelum ni kan. Okay, cikgu dah renamekan sebagai Math Task Submission. Okay, awak pergi, cikgu dah tulis situ, submit exercise self practice 7.2. Okay, so awak attach kat situ. Okay, boleh? Okay, teacher. Okay, any other question? No, teacher. No, okay. Sebelum awak keluar daripada ni, awak left, sebelum awak left, pastikan awak isi kehadiran. Okay, sekarang kita boleh on camera ke? Untuk cikgu nak screenshot? Yes, teacher. Okay, right. Jom kita on camera, awak masing-masing on camera, kita akan bergambar sekejap. Okay, lepas dah bergambar, okay, dah boleh. Sekarang waktu rehat kan? Okay, yang lain? Anik sentiasa bersemangat. Tahniah Anik. Muhibbuddin. Oh, inilah Muhibbuddin. Okey, sekejap Okey, yang lain-lain Dania, Lisha, Tri, Bala Murugan, Farish. Farish tadi bukan dah buka ke tadi? Mana pergi? Okey. Anis Safiah boleh ke on kamera? Tak boleh, tak apa. Okey, yang lain-lain dah ready ke? Cikgu nak print screen? Tak ada. Okey, Aina. Oh, yang ni Aina. Hai Aina. Asfar? Nak on camera, Asfar? Tak ada dah. Okey, baik. Okey. Asal cikgu ni ke tepi sangat. Okey, tengok sikit. Okey, 1. Senyum 1. Muhanis senyum Okey. 1, 2, 3. Okey, nak cikgu hantar dalam grup. Okey, so guys, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Kelas hari Khamis ni awal pukul 8 hingga 9.20. Manage your time properly. Bangun awal nanti. Okey, so bye-bye. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Bye, teacher. Ya, bye-bye. Bye. Bye, teacher. Ya. Thank you, teacher. Ya, you're welcome.